Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baiklah murid, hari ini kita akan mempelajari sains tahun 5 bersama dengan saya Cikgu Rohaida binti Isa dari Sekolah Kebangsaan Seri Muda. Topik yang akan kita pelajari hari ini ialah hubungan makanan dan proses fotosintesis. Standard kandungan bagi topik ini ialah 3.3 hubungan makanan antara hidupan. Standard pembelajaran 3.1 menyatakan maksud rantai makanan. 3.2 mengenal pasti pengeluar dan pengguna dalam rantai makanan. 3.3 merumuskan tentang hubungan makanan antara hidupan. Di akhir pembelajaran, diharap murid-murid dapat menyatakan sumber tenaga utama dalam hubungan makanan. Mengenal pasti pengeluar dan pengguna dalam rantai makanan. Murid-murid juga diharap dapat menyatakan hubungan makanan antara rantai makanan dari aspek perpindahan tenaga. Akhir sekali, cikgu harap kamu dapat menyatakan idea tentang kepentingan hubungan makanan antara hidupan dari aspek perpindahan tenaga. Baiklah murid-murid. Perhatikan dua klip video yang cikgu sertakan ini. Apakah perkaitan antara rantai makanan dengan klip video ini? Klip video pertama menunjukkan seekor ulat beluncas sedang makan daun. Kemudian, klip video yang kedua menunjukkan seekor burung pipit sedang makan ulat. Bagaimana kita mengaitkan rantai makanan dengan situasi ini? Sebelum kita meneruskan pembelajaran, kita perlu meneroka beberapa aspek penting di dalam rantai makanan. Baiklah. Apabila kita perlu mengkaji dua situasi yang ditunjukkan tadi, murid-murid perlu mengetahui hubungan antara habitat dan rantai makanan. Mengapa ya? Habitat ialah tempat tinggal ataupun tempat hidup semula jadi bagi tumbuhan dan haiwan. Habitat menyediakan udara, makanan, perlindungan dan tempat pembiakan bagi organisma. Apa organisma ya? Ya, organisma ialah hidupan yang terdiri daripada tumbuhan dan juga haiwan. Contoh habitat ialah sawah padi, padang rumput, hutan, kolam, sungai dan laut. Mengapa cikgu meminta kamu mengetahui tentang habitat? Ya, apabila kita hendak menyenaraikan ataupun membina rantai makanan, kita perlu mengetahui tentang habitat haiwan kerana setiap haiwan mempunyai cara hidup yang berbeza mengikut tempat tinggal yang berbeza. Baiklah murid-murid. Mari kita kaji dua situasi tadi. Berdasarkan video klip tadi, apakah habitat yang sesuai bagi dua situasi tadi? Ya, habitat yang sesuai ialah kawasan padang rumput. Ini adalah haiwan ataupun hidupan yang mula-mula kamu lihat dalam klip video tersebut. Beluncas sedang buat apa ya? Ya, beluncas sedang makan daun. Bagaimana kita menyatakan interaksi antara beluncas dan tumbuhan dalam konteks sains? Ya, tumbuhan dimakan oleh ulat beluncas. Ataupun kamu juga boleh menulis tumbuhan daun dimakan oleh ulat beluncas.
Ada satu lagi hidupan yang terdapat di dalam klip video, iaitu burung pipit. Apa pula yang dilakukan oleh burung pipit? Ya, burung pipit memakan beluncas. Jadi, kita akan baca ayat sains ini, beluncas dimakan oleh burung pipit. Perhubungan antara tumbuhan dan haiwan tidak hanya berdasarkan 3 hidupan ini sahaja di padang rumput. Ada hidupan lain ataupun haiwan lain yang terlibat di dalam rantai makanan ini. Burung pipit pula akan dimakan oleh ular. Jadi, ular pula akan dimakan oleh burung elang. Baiklah anak-anak murid. Sekarang, cuba kamu lihat gambar ini. Hidupan dalam suatu habitat saling bergantung untuk mendapatkan makanan. Berdasarkan situasi di atas, apakah makanan bagi haiwan yang dikenal pasti? Ayam makan belalang. Manakala belalang pula makan rumput. Bagaimana kita menyatakan perhubungan ini dalam konteks sains? Ya, belalang merupakan sumber makanan bagi ayam. Manakala rumput pula merupakan sumber makanan bagi belalang. Oleh itu, kita dapat fahami bahawa hubungan antara sumber makanan dengan pemakannya dikenali sebagai rantai makanan. Oleh itu, kita dapat menulis rantai makanan ialah hubungan makanan antara hidupan. Seterusnya, bagaimana pula kita hendak membina rantai makanan bagi satu habitat yang lain? Mari kita pilih habitat bagi hidupan seterusnya. Baiklah, di sini cikgu menyatakan 2 jenis habitat, iaitu sawah padi dan ladang kelapa sawit. Yang mana satu pilihan kamu? Memandangkan saya tinggal di negeri Kedah, saya lebih mahir dengan hidupan yang terdapat di kawasan sawah padi. Maka kita pilih sawah padi. Baiklah, pada habitat sawah padi, hidupan manakah yang biasanya kamu lihat? Tumbuhan apa ya? Yang sentiasa ataupun yang biasanya ada di kawasan sawah padi? Ya, betul. Padi. Bagaimana pula dengan haiwan? Haiwan yang biasa kita jumpa di kawasan sawah padi ialah tikus. Apakah interaksi yang berlaku di antara padi dan tikus? Ya, padi dimakan oleh tikus. Kemudian, ke mana perkataan dimakan oleh tadi? Ya, ke mana ya? Okey. Baiklah, kita boleh menulis dimakan oleh dengan menggunakan simbol. Jadi, ayat rantai makanan ini juga boleh dibaca dengan padi dimakan oleh tikus menggunakan simbol. Seterusnya, ada hidupan lain yang terdapat di kawasan sawah padi tersebut. Siapa pula yang makan tikus? Cuba kamu ramalkan. Ya, ular memakan tikus. Oleh itu, kita akan membaca tikus dimakan oleh ular. Kemudian, ular pula dimakan oleh burung elang. Ini adalah satu rantai makanan yang terdapat di habitat sawah padi. Sekarang, cikgu akan menerangkan bagaimana kita hendak menulis rantai makanan dengan menggunakan ayat. Tadi kita telah memahami konsep rantai makanan menggunakan gambar haiwan dan juga gambar tumbuhan. Sekarang kita akan menulis rantai makanan menggunakan perkataan. Ya. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular pula dimakan oleh elang. Penulisan rantai makanan dalam bentuk ayat adalah lebih ringkas dan lebih cepat. Ini akan memudahkan kamu menulis jawapan sekiranya kamu diminta menyatakan rantai makanan berdasarkan situasi yang diberikan. Baiklah murid. Dalam rantai makanan ada 2 watak yang sering disebut. 2 watak itu apa ya? Ya, siapakah pengeluar dan
Siapakah pengguna? Mari kita berkenalan dengan pengeluar dan pengguna. Pengeluar dan pengguna adalah dua watak utama dalam rantai makanan. Bagaimana kita mengenali pengeluar dan pengguna yang terdapat di dalam rantai makanan? Kita pilih habitat sawah padi. Maaf ya, kita pilih habitat padang rumput. Okey, pada kawasan padang rumput terdapat tumbuhan yang terdapat di situ iaitu rumput. Yang dikenali cikgu tulis di sini tumbuhan. Kemudian tumbuhan dimakan oleh belalang. Belalang pula dimakan oleh katak dan seterusnya. Katak dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh elang. Bagaimana kita mengenali di antara semua benda hidup ini yang mana satukah pengeluar dan yang mana satukah pengguna? Baiklah murid-murid, pengeluar dalam rantai makanan. Mengapa gambar tumbuhan yang ada? Sebelum ini kamu telah mempelajari pada tahun 4 tentang tajuk fotosintesis. Semasa proses fotosintesis, daun tumbuhan menyerap cahaya matahari untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Mengapa kita perlu memahami konsep ini? Kerana apabila proses fotosintesis ini berlaku, glukosa yang terhasil akan membentuk kanji yang tersimpan pada bahagian tumbuhan. Bahagian mana ya? Bahagian daun, batang, akar, biji benih, buah dan juga bunga. Apa kaitan antara semua ini dengan rantai makanan? Apa pula kaitannya sebagai pengeluar? Ya, disebabkan tumbuhan membuat makanannya sendiri, maka tumbuhan merupakan pengeluar. Kerana dia menghasilkan makanan sendiri. Tumbuhan sama seperti dengan hidupan yang lain. Tumbuhan perlu melakukan proses pertumbuhan. Tumbuhan tidak perlu mencari makanan seperti hidupan ataupun haiwan lain seperti haiwan dan juga manusia. Tetapi tumbuhan menggunakan proses fotosintesis menghasilkan makanannya sendiri. Makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan juga digunakan oleh tumbuhan itu sendiri untuk melakukan proses pertumbuhan. Selain daripada itu juga, tumbuhan memberi ataupun berkongsi hasil makanan tersebut kepada hidupan yang lain. Daripada manakah pula tumbuhan mendapat tenaga? Ya, tadi kita telah bincangkan tentang proses fotosintesis. Apabila tumbuhan menghasilkan makanan dan menggunakan makanan tersebut untuk proses pertumbuhannya, maka tumbuhan mendapat tenaga. Tenaga yang didapati daripada matahari akan dipindahkan semasa tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Ya, tadi kita telah bincangkan jenis-jenis bahagian tumbuhan yang menyimpan kanji tersebut. Okey, baiklah. Adakah haiwan merupakan pengguna di dalam rantai makanan? Mari kita kaji. Haiwan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Tadi tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Disebabkan sifat tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, maka tumbuhan diiktiraf sebagai pengeluar. Bagaimana pula dengan haiwan? Haiwan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi, haiwan perlu mendapatkan makanan daripada tumbuhan dan haiwan lain. Oleh itu, haiwan ialah pengguna yang memakan tumbuhan dan haiwan lain. Bagaimana pula belalang, burung pipit dan ular dan burung hantu mendapat tenaga? Tadi kita bincang bahawa tumbuhan mendapat tenaga apabila ianya melakukan proses fotosintesis. Apabila tumbuhan menghasilkan kanji dan kanji tersebut digunakan dalam proses pertumbuhan, maka tumbuhan mendapat tenaga. Sekarang, kita perlu melihat bagaimana belalang, burung pipit, ular dan burung hantu pula mendapat tenaga. Berdasarkan rantai makanan, cuba kamu tengok anak panah berwarna merah, iaitu
rumput ataupun tumbuhan dimakan oleh belalang. Cuba kamu ramalkan sekiranya belalang tidak makan rumput. Adakah belalang akan mendapat tenaga? Ya, belalang tidak akan mendapat tenaga. Jadi, belalang perlu mencari makanannya untuk mendapatkan tenaga. Pada peringkat pertama, dalam rantai makanan ini, belalang mendapat tenaga daripada rumput. Kemudian, tenaga yang diperolehi oleh belalang akan membantu belalang dalam proses tumbesaran. Bagi aliran yang kedua, katak pula mendapat tenaga apabila katak makan belalang. Seterusnya, proses ini bersambung apabila katak dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh elang. Tenaga daripada rumput dipindahkan kepada belalang. Kemudian, tenaga daripada belalang dipindahkan kepada katak. Dan tenaga dari katak pula dipindahkan kepada ular. Akhir sekali, tenaga dari ular dipindahkan kepada elang. Cuba kamu perhatikan dua anak panah tersebut. Anak panah merah menunjukkan bahawa berlaku aliran rantai makanan di antara tumbuhan dan juga haiwan. Manakala anak panah biru menunjukkan berlakunya perpindahan tenaga daripada matahari kepada tumbuhan dan seterusnya kepada haiwan apabila hidupan memakan sumber makanannya. Oleh itu, di dalam konsep hubungan makanan ataupun berkaitan hubungan makanan dan juga proses fotosintesis, kita dapat memahami konsep ini berdasarkan rantai makanan yang ditunjukkan ini. Oleh itu, semasa aliran rantai makanan berlaku secara semula jadi, hubungan perpindahan tenaga juga berlaku. Baiklah murid-murid, telah banyak yang kita bincangkan tadi. Ini adalah satu aktiviti pengukuhan untuk menguji kefahaman kamu. Kita pilih habitat dahulu. Ya, ini adalah habitat ladang kelapa sawit. Apakah haiwan yang biasanya terdapat di kawasan ladang kelapa sawit? Ya, pengeluar yang terdapat di ladang kelapa sawit ialah pokok kelapa sawit. Hidupan yang kedua ialah tikus. Apakah interaksi antara kelapa sawit dan tikus? Adakah tikus makan daun kelapa sawit? Ya, tidak. Tikus tidak makan daun kelapa sawit. Tetapi tikus makan buah kelapa sawit. Jadi, rantai makanan yang pertama, pada peringkat yang pertama, kita boleh sebutkan buah kelapa sawit dimakan oleh tikus. Kemudian, tikus pula dimakan oleh burung hantu. Ini adalah rantai makanan yang dapat kita bina di ladang kelapa sawit. Bagaimana pula aliran perpindahan tenaga boleh berlaku? Dengan kehadiran matahari yang merupakan sumber tenaga utama, maka tumbuhan hijau akan menyerap cahaya matahari dengan bantuan klorofil semasa proses fotosintesis. Semasa proses ini, berlakulah perpindahan tenaga daripada matahari kepada tumbuhan dan seterusnya menghasilkan buah kelapa sawit, daun, batang dan juga akar. Proses yang pertama menyebabkan pokok kelapa sawit dapat bertumbuh dengan baik. Kemudian aliran perpindahan tenaga boleh berlaku pada peringkat yang kedua, iaitu daripada pokok kelapa sawit kepada tikus apabila tikus makan buah kelapa sawit. Dan aliran ini akan berterusan kepada burung hantu. Baiklah. Apakah kepentingan hubungan makanan antara hidupan dari aspek perpindahan tenaga? Ya, yang pertama, hubungan makanan ini dapat memastikan kemandirian spesies sesuatu habitat atau ekosistem. Sekiranya terdapat gangguan pada rantai makanan, maka akan berlakulah kepincangan ataupun ketidakseimbangan kepada sesuatu ekosistem tersebut.
Jadi, dengan adanya hubungan makanan, maka ianya dapat memastikan keseimbangan bagi sesuatu habitat. Baiklah, murid. Kita telah banyak mempelajari apa yang terdapat dalam hubungan makanan antara hidupan. Mari kita imbas kembali. Pertama, kamu telah mempelajari tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan ialah hubungan makanan antara hidupan. Yang kedua, pengeluar merupakan tumbuhan yang menghasilkan makanannya sendiri dengan kehadiran matahari melalui proses fotosintesis. Yang ketiga, kamu juga memahami bahawa pengguna ialah haiwan yang memakan organisma lain, iaitu, apa itu organisma? Iaitu tumbuhan ataupun haiwan lain. Seterusnya, kamu juga dapat mengetahui tentang sumber tenaga utama di muka bumi, iaitu matahari. Dan perhubungan makanan antara rantai makanan dan perpindahan tenaga adalah berlaku secara semula jadi. Rantai makanan dan perpindahan tenaga ini dapat ditunjukkan melalui gambar rajah ini. Baiklah, murid. Setakat ini sahaja yang kita pelajari. Diharap kamu dapat memahami apa yang cikgu ingin sampaikan di sini. Untuk menambah kepahaman kamu, cikgu harap kamu menjalankan sedikit latihan tambahan di dalam buku teks Sains tahun 5, muka surat 92. Sekiranya ada apa-apa masalah, kamu juga boleh merujuk semula kepada buku teks sains tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.